Kenapa belakang Ustaz ada? Belakang Masalah. belakang Ustaz ada tangan. Oh, anak saya lalu. Bahaya tu. Berdebar pula orang. Ada tangan keluar daripada tu. Serak tak ada pula Ustaz, bukan Ustaz. Kursi. Sebab Anak saya lalu dia gatal dia ping dulu. Sebab bila dekat baru depan lagi. tu Bila dekat nampak dia. baru keluar muka. Tu nampak. Dia lalu dia ulur tangan dia. Ingat orang plastik. Nasib baik tak ada orang sakit jantung lah tu. Baik. Kan orang sakit jantung tu pun nampak tangan dah tu kerja pula. Dia duduk belakang. Baik, alhamdulillah kita menyambung. Kita dalam bahagian fi'il. Fi'il yang sedang kita bincangkan ialah fi'il madhi yang menunjukkan perkara yang telah lepas. Kala lampau. Bahasa rasminya ialah kala lampau. Baik, kita dah ambil 2 daripada 8. Kita dah ambil 2. Pertamanya ialah huwa yang merujuk kepada maskulin dan seorang. Dan bentuk fi'il madhi huwa ni, inilah bentuk asas. Ni bentuk asas. Nanti bila kita dah pergi banyak perkataan, nanti dia akan balik, nanti semua perkataan tu akan balik pada bentuk asal dia, iaitu fi'il madhi huwa. Dia akan balik kepada 3 huruf. Walaupun nanti akan ada yang 4 huruf, tetapi huruf asas untuk isim dan juga fi'il semuanya akan kembali kepada bentuk fi'il madhi huwa ni. So itu kita bermula dengan huwa. Yang kedua, setelah itu kita ambil bentuk fi'il madhi untuk hum, yang untuk maskulin juga tetapi untuk ramai. Ini dalam penggunaan bahasa biasalah kalau komunikasi. Tapi dalam Quran kan bila digunakan fi'il madhi hum, maknanya mereka yang pada asalnya untuk maskulin, masuk juga dalam tu adalah feminin. Kan kalau cerita tentang lelaki, dalam tu masuk sekali juga perempuan. Kalau dalam Quran, dalam bahasa biasa kalau home itu kan, kalau kita jumpa perkataan home, maka dia memang untuk lelaki sahaja. Tak masuk dalam tu perempuan tak masuk. Dan kalau kita jumpa contohnya perkataan contoh perkataan fa'alu, maka tanda yang ada di sini ialah waw alif. Waw alif baris sukun di akhir perkataan. Ini untuk hum. Dhamirnya hum. Mereka. Pada asalnya dia merujuk kepada maskulin. Ini untuk kalau guna Arab yang bersembang biasa. Tapi dalam istilah Quran, bila sebut hum, nampak je tanda waw alif sukun ni masuk dalam tu sekali juga feminin ataupun perempuan, wanita. So itu bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, kan? Amanu. Dia berada dalam bentuk fi'il madhi dan tanda dia ialah waw alif sukun di akhir perkataan. Maksud dia hum, mereka. Asalnya untuk maskulin, tetapi penggunaan dalam Quran termasuk juga dalam tu wanita ataupun perempuan. So bila kita jumpa dalam Quran dia berbeza dengan penggunaan Arab biasa, berbeza. Tapi kalau dalam Quran dia sebut penggunaan wanita, maknanya untuk wanita saja, laki tak masuk. Laki tidak masuk. Kan? So jangan pandai laki dia nak pergi jadi wanita. Kan? Sebab bila Allah cerita tentang wanita, wanita saja, laki tak masuk. Baik. Itu hanya special untuk penggunaan Al-Quran saja. Kan? Kalau bahasa Arab biasa difahami, kalau hum ini digunakan memang untuk kita cerita tentang satu kelompok manusia ramai dan dia lelaki. Bukan wanita. Jantinanya adalah lelaki. Baik, kemudian yang ketiga, setelah huwa, hum, yang ketiga ialah hiya. Hiya yang merujuk kepada Feminin. Kan? Hiya maksudnya ialah dia ataupun ia merujuk kepada feminin dan dia untuk seorang je.
Satu sahaja. Kan sebagaimana huwa untuk satu, tapi untuk maskulin lawannya ialah hiya. Baik. Dan ketiga-tiga tanda setakat yang kita dah ambil ni, tanda dia duduk depan ke tanda dia duduk belakang? Belakang. Tanda dia duduk belakang. Di belakang. Dan ini khas Akhir. untuk fi'il madhi Madhi. sahaja. Fi'il madhi tanda dia akan duduk di Belakang. belakang. Cara mudah kita nak ingat bagaimana? Boleh tak? Cara mudah kita nak ingat, kita ingat je fi'il madhi ataupun past tense, kita tahu okey, past tense adalah benda telah lepas. So benda telah lepas berada di belakang kita. So ingatlah, oh tanda dia mesti kat belakang. Kalau fi'il madhi, tanda kat belakang. Kalau nampak tanda kat belakang, oh tu fi'il madhi lah tu. Sebab fi'il madhi dia tak ada tanda kat depan. So dia dah past di belakang. So tanda dia pun belakang. Tak ada tanda yang berada di depan. Depan. Kalau kita jumpa tiba-tiba ada tanda kat depan, tu bukan fi'il madhi lah tu. Itu mudhari'. Bukan fi'il madhi lah. Dia adalah fi'il mudhari'. Mudhari'. Baik. Dia adalah Setakat ni macam mana? Ustaz cakap. Dia bukan madhi tapi dia ada fi'il apa? Dia fi'il mudhari'. Present Mudhari'. tense. Yang satu lagi, present tense. Jadi setakat ni macam mana? Untuk tiga fi'il ni, Ya ini ganti nama boleh ketiga kan Ustaz? Ya? Ini ganti nama ketiga kan? Ya, ini ganti nama yang ketiga. Setakat ni bila baca Quran, mudah ke untuk cam? Alhamdulillah. Tanda dia masih sikit lagi kan? Tanda dia Ya. baru ada 3. InsyaAllah. Khair insyaAllah. Baik, kita nak masuk pada tanda, dhamir yang keempat. Dhamir kita yang keempat ialah anta. Anta. Anta dia merujuk kepada engkau. Kedua. Penggunaannya Yang kedua. untuk engkau, maskulin. Ganti nama kedua. Dan dia digunakan untuk seorang. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut mufrad tu. Untuk seorang je. Kita guna untuk satu sahaja, seorang sahaja. Tak guna untuk dua dan tak guna untuk ramai. Tapi orang Anta. kedua. Tapi orang kedua. Tapi orang maksudnya? Maksudnya saya dengan awak. Dia ganti nama kedua. Dia masuk golongan kata ganti nama yang kedua. Ganti nama kedua. Maknanya orang yang kita sedang bercakap dengan dia ada depan mata. Yes. Yang ada depan mata. Kita bukan tengah cakap dengan orang yang tak ada. Yang Kalau orang yang tak ada tu orang dia tak ada masuk. tu kita mengumpat. Itu masuk golongan yang ketiga. Anta ni masuk golongan kedua, di depan mata kita sedang bersembang dengan dia. Anta guna maksudnya adalah engkau untuk seorang dan dia khas untuk maskulin sahaja. Baik, bila dimasukkan dengan fi'il mudhari', maka tanda dia akan berada di belakang dan tanda dia ialah ta berbaris atas di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Penting bahagian sebelumnya ni. Jangan diabaikan sebelumnya. Penting. Tanda sebelumnya penting. Sebab kalau sebelumnya itu kita tak bagi Tadi Ustaz sebut mudhari' kan? Madhi Madhi. kan? Madhi, maaf. Madhi, Maaf. dia ada sebelumnya depan dan belakang. Maaf. Tadi. Fi'il madhi. Madhi. Terima kasih. Anta. Ta berbaris atas di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris mati ataupun sukun. So kita nak ingat tanda, kita ingat full. Kalau kita ingat ta baris atas di akhir perkataan tu saja kita ingat. Sebelumnya baris mati tu kita tak ingat, maka dikhawatiri kita akan tersilap. Kan? Tanda untuk huruf sebelum tu penting. Itu yang membezakan di antara isim dan juga fi'il. Itu pembeza dia. Huruf sebelum tu sukun. Itu penting. Sebab itu lepas-lepas ni kita akan nampak tanda dia banyak. Sebelumnya huruf baris mati, sebelumnya huruf berbaris sukun. Kerana itu yang membezakan antara isim dan juga fi'il. Ta mesti ta yang maftuhah, ta yang terbuka, bukan ta marbutah, ta simpul tu.
Kan ta dia mesti ta yang terbuka. Untuk fi'il madhi, bila kita cerita tentang fi'il, ta dia semua adalah ta yang terbuka. Sama dia daripada atas ataupun daripada depan, ta dia mesti ta yang terbuka. Dia tak boleh ta marbutah, yang ini tak boleh. Hanya ta ini sahaja yang diterima. Baik. Ta berbaris atas di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris mati ataupun sukun. Sukun. Maka dalam terjemahan mesti ada perkataan telah. Telah ni merujuk kepada Lepas. Lepas. merujuk kepada lepas, merujuk Past kepada tense. madhi Madi. kan. Engkau merujuk kepada Anta. 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 Merujuk kepada anta. Anta. So dalam terjemahan mesti ada dua perkataan ni lah. Telah oleh engkau ataupun engkau telah. Mana-mana pun boleh. Tak ada Ustaz, masalah. pencerahan Ustaz. Baik. Ya. Ya. Ni Ustaz punya sukun ni apa pasal dia bulat Ustaz? Saya confuse betul lah Ustaz. Bila Ustaz buat sukun bulat, saya cukup confuse. Boleh. Sebab Huruf ziyadah. Salahkan sebab keyboard. dalam saya punya keyboard, dia punya sukun dia memang begitu, memang sukun dia tu bulat. Sukun dia tu bulat. Ini bukan kata yang mustatil lah ni. Bukan. Dia memang itu tak sukun apa, dia Ustaz. bulat. Kalau komputer tak apa Ustaz. Ya, komputer dia tak ikut resam Osmani lagi. Resam Osmani. Oh ya ke? Komputer kalau- diikut cara tulis Arab. Arab kalau dia tulis sukun, dia akan tulis bulat. Dia tak tulis bentuk C macam tu. Dia tulis bulat. Okey. Baik. Faham Ustaz. So tu yang kalau saya tulis biasa pun saya terbiasa tulis bulat. Saya terbiasa tulis bulat. Yalah, dulu kita belajar pun bulat juga. Dia belajar pun bulat. Sama. Sama. So dia sama, insya-Allah. Tak Itu apa, bagus. dia bayangkan dia terbuka. Itu berhati-hati. Berhati-hati itu perkara yang baguslah. Okay. So dia bulat, dia sama sebab dalam Quran betul dia tulis yang macam bentuk begini. Ya. Kan ni, tapi yang keyboard ni dia Arab punya keyboard dia tak ada, dia ada kosong ataupun bulat tu sahaja. Tapi ini merujuk kepada sukun lah. Dan so dalam perbincangan kita, kalau nampak bulat ni maknanya baris mati ataupun sukun. Okey, baik. Baik. So kita lihat pada contoh. Firman Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, wala in ataital ladzina. Perkataan yang warna hijau ini kita lihat ada ta berbaris atas di akhir perkataan sebelumnya sukun. Itu penting. Dia bukan saja kita nak ta baris atas di akhir perkataan, kita nak juga huruf sebelum tu berbaris sukun. So ta baris atas di akhir perkataan sebelumnya sukun. Baik. Maka dalam terjemahan mesti ada dua perkataan. Pertamanya telah, yang keduanya engkau. Ini untuk pemahaman kita. Sebab kalau kita lihat dalam terjemahan mungkin ada, mungkin tak ada. Mungkin ada dan mungkin tak ada. Tapi perkataan engkau ni memang akan ada lah. Wallahu alam lah kalau ada yang tak ada diletakkan. Tapi perkataan telah ni kadang ada terjemahan yang ada yang tak ada. Tak apa. Ini untuk pengetahuan kita. So kita tahu ni adalah fi'il madhi. So tengah cerita benda yang telah lepas. So dalam terjemahan mesti ada perkataan telah dan juga engkau. Kenapa penting kita nak tahu dan kita nak kena ingat ini adalah fi'il madhi? Nanti pada bahagian kita nak melihat pada tadabbur itu, kita akan ini tengah cerita tentang fi'il madhi, benda yang dah lepas. Lepas tu kita akan lihat. Baik, yang kedua, wala ini taba'ta. Wala ini taba'ta, ta baris atas di akhir perkataan sebelumnya Sukun. huruf berbaris sukun. Sukun. Baik, maka ini adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Tahu seperti itu cantik. Ekstranya kita tahu dalam tu ada dhamir ataupun kata ganti diri anta. Sebab itu dalam terjemahan dia ada perkataan telah menunjukkan dia adalah past tense dan perkataan engkau merujuk kepada anta. Wa min haitsu kharajta. Perkataan kharajta, ta berbaris atas di akhir perkataan
sebelumnya huruf berbaris Baris sukun sukun. ataupun baris mati. Sukun. Maka kharajta, dia tahu dia adalah fi'il madhi. Tahu sampai situ cantik. Ekstranya kita tahu dalam ni ada dhamir anta. 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 Ustaz, sekejap Ustaz. Nak Baik, ya. kopi yang last tadi tu. Oh, okey, baik. Yang tadinya. Haitu kharajta. Lambat tu dia jawi orang tua Ustaz. Tak Boleh apa. photoshoot lah. Photoshoot lah. Ha? Photoshoot. Oh, Latihan menulis bagus. Ada, itu adalah salah di Indonesia kan, diorang ada buat untuk satu grup orang yang banyaknya remaja lah, yang ada masalah, maksudnya apa jenis yang bermasalah ni lah, kan, remaja yang bermasalah, macam-macam masalah lah, masalah dadah ke, masalah bergaduh ke, masalah masalah lah kan. Maka antara terapi yang mereka buat juga untuk orang yang ni, orang yang hadapi stres, yang dia ada stres, dia buat menulis, dia salin balik Quran. So dia bagi satu huraian Quran, dia bagi ayat Quran yang dot, so mula dengan sambung semua dot tu, kemudian satu page lagi blank, salin balik ayat Quran tu kan. Dan surprisingly Untuk menghafal pun dia pakai macam tu Ustaz. Lama-lama dia untuk menghafal pun ya, dia orang ada buat. Tapi ni dia orang buat untuk terapi, dan dia orang kata ikut kajian tu memang ada kesan, buatkan orang tu rasa tenang kan, relief, dan ada perubahan. Itu antara perkara yang mereka lakukan lah. So menulis memang ada dia punya kesan dia. Dan memang Imam Malik pun pesan, kalau tak salah Imam Malik, dia kata ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Nah, kalau Tuhan pun pakai kalam, kita pula tak pakai kalam. Pakai kalam, betul. Ustaz. Ya, saya. Assalamualaikum. Salam. Yang Ustaz cakap tu, saya ada beli sekolah Ustazah Nur Hafizah Musa dia ada jual. Tapi sama ada lagi, tak ada lagi saya tak tahu. Tapi saya beli dengan dia lah. Tulis-tulis Tulislah. Tapi tak So, menulis pun lagi. Seorang yang masuk tu, dia start dengan juzuk 30 kan, lepas tu dia ada juzuk 30 tu semua tulisan tangan dia sendiri. Kan? So dia satu set. Dia 30 juzuk semua tulisan tangan sendiri. So orang yang tulis tu dia appreciate lah. Dan untuk hafazan pun memang dia gunakan kaedah, ada kaedah yang menulis juga. Macam banyaknya dekat mana? Kat Sudan pakai kan, yang ada papan loh tu kan. Pakai papan loh kat Sudan tu, kerja dia menulis, habis tulis, dah habis apa padam, kan tulis lagi kan. Baik, contoh firman Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana amanna bima anzalta. Perkataan anzalta. So ta berbaris atas di akhir perkataan, sebelumnya Sukun. berbaris sukun. Maka anzalta ia adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Tahu sampai situ cantik. Tanda ni penting untuk ingat. Ta berbaris atas di akhir perkataan, sebelumnya huruf berbaris mati. Kalau boleh, bila kita baca Quran, kita jumpa je perkataan sama ada fi'il madhi untuk huwa, hum, hiya ataupun anta ni. Contoh kita jumpa anzalta. So kita sebut anzalta fi'il madhi. Tandanya ta berbaris atas di akhir perkataan, sebelumnya sukun. So kita ulang-ulang setiap perkataan tu, tanda dia tu kita ulang. Supaya kita boleh ingat betul-betul tanda tersebut. Wa idh ghadawta min ahlika. Wa idh ghadawta min ahlika. Perkataan ghadawta. Ta berbaris atas di akhir perkataan, sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka ghadawta ia adalah fi'il apa? Madhi. Tak kena ingat. Kita kena ingat tak yang domir dia adalah anta? Baik. Kita tahu dia perkataan ini adalah fi'il madhi, cantik dah.
Ekstranya kita tahu dalam tu ada dhamir merujuk kepada anta. Dan kalau boleh untuk kita permulaan ni kita terus je ingat dhamir tu terus. Sebab kalau kita mula bagi excuse kat diri kita, tak apalah, tahu sampai fi'il madhi je. Ustaz kata tahu sampai fi'il madhi cantik dah. Kita pun tahu sampai fi'il madhi. Nanti kan esok bila kita nak ingat dhamir dia akan jadi berat nak ingat. So kita push, kita boleh ingat terus dia punya dhamir tu. Itu lagi cantik, itu yang terbaik. Dan kalau dalam surah Al-Mulk tu, itu yang apa? Ahsanu amala. Amalan yang terbaik sekali. So kita nak pergi kepada amalan yang ahsanu amala, yang terbaik sekali. Panjang aku cakap. So bila kita ada kita ada kefahaman macam tu kan, kita buat tu pun kita tahu buat kerana kita nak ahsanu amala dalam setiap perkara yang kita nak lakukan, kita punya driving, apa panggil apa? Sebab tu yang push kita. Hala 7. Baik. Rabbana ma khalaqta. Perkataan khalaqta. Ta baris atas di akhir perkataan, sebelumnya huruf berbaris sukun. Sukun dia tak letak pula. Maka khalaqta ia adalah fi'il madhi. Dalam khalaqta ini ada dhamir yang merujuk kepada anta. Bahagian ta ni senang. Tengok aja ada khalaqta, dhamir dia anta. Memang senang nak ingat. Khalaqta dhamirnya adalah anta. Anta. Nak ingat. Baik, kita lihat contoh dalam Quran. Ayat surah Taubah, surah yang ke-9, ayat ke-43. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Kadzibin. Surah 9 ayat 43. Saya tak pasti muka surat, tak pasti. Baik, kita nak lihat pada perkataan mana dalam ayat ni? Azinat. Azinta. Perkataan azinta. Azinta. Baik, azinta, ta berbaris atas di akhir perkataan, sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka azinta dia isim, fi'il ataupun harf? Dia Fi'il. Dia fi'il. Fi'il pula fi'il apa? Madhi ke mudhari'? Madhi. Fi'il madhi. Ta berbaris atas. Ekstranya kita tahu dalam azinta itu ada dhamir. Apakah dhamir itu? Anta. Anta. So lengkap. Kan? So kita dah, pertamanya kita dah tahu asingkan dia isim, fi'il ataupun harf, tu yang pertama. Kita dah tahu dia fi'il. Masuk pula detail sikit, fi'il tu pula kita dah tahu. Madhi ke mudhari', kita dah tahu dia adalah madhi. Tambahan kita tahu dalam tu ada dhamir yang merujuk kepada anta. Ada anta. Baik. Ustaz, Ya saya. sebetulnya dia sama dengan fi'il huwa. Sebab dia huruf yang pertama tu yang sebelum sukun tu tanda baris atas juga, azinat ke azinat ke ataupun apa, Maksudnya perkataan asal dia. cuma dia ada sukun di tengah-tengahnya. Kalau yang huwa tu dia tak ada sukun, itu ya beza dia. Ya betul. Hmm. Kalau kita balikkan dia maaf. Balikkan dia kepada perkataan asal dia, dia akan jadi azina. Azina. So ini jadi fi'il madhi untuk huwa lah. Kan? So sebab dia untuk anta dia jadi azinta. Begitu bentuk. Baik, soalan. Perkataan sadaku. Sodaku. Isim, fi'il ataupun harf? Isim lah. Fi'il. Fi'il. Fi'il madhi. Fi'il apa? Madhi. Fi'il madhi. Tanda dia? Home. Waw alif. Waw dengan Waw ada alif. sukun. Waw alif. Tandanya Waw waw alif. alif di belakang. So dia adalah fi'il madhi. Ya madi. Untuk Ustaz, tanda Ya, tak saya. cukup Ustaz. Dia tak ada bulat atas waw alif. minta maaf je ya. Ini bukan salah Quran, ni salah saya. Ini salah saya dia. Aduh Ustaz, Ustaz ajar kita suruh tengok tanda Ustaz. Betul. Ustaz
Ustaz tak tak ubah tanda hancur. Saya Tanda hancur, tak habis itulah. Dalam Quran tanda dia ada. Dalam Quran tanda dia ada. So ikut Quran jangan ikut ustaz. Okey. Ikut Quran jangan ikut ustaz. Ustaz mungkin belok kiri kanan, mungkin terbalik kan. Quran dia akan kekal macam tu. Kan, tak ada apa-apa perubahan. Baik. So sodaku dia ada fi'il madhi untuk home. Oh, Baik. Seterusnya yang bawah. Sebelum lagi kita Tapi Ustaz, sadaku tu kalau ikut home waw alif tanda mati kan. betul. Tapi dekat sini waw dia yang mati ya. Dalam Quran. Boleh saya tengok Quran saya. Boleh ya. Kat surah 9 ayat 43. pada aku waw alif tak ada. ni. Waw alif tapi yang mati adalah waw. Oh tak ada. Saya punya Quran kaf depan, lepas itu waw alif tu ada alif ziyadah. Alif tu yang ada. Ya, yang bulat tu alif ziyadah. Oh, Ya. Quran yang saya paparkan dekat skrin pun sama. Sukun itu berada pada alif. Alif. Oh, Sukun itu berada pada alif. ni print dia salah Pada aku. aku. Salah print. Tapi tak apa, kalau sukun tu berada atas waw pun tak apa, sebab masih memang waw juga. tu pun dia tak ada, dia tak ubah apa-apa makna ataupun bacaan. Sebab dia tak ada memberi kesan. So okey, boleh. Mereka Sodaku. telah Seterusnya surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5 ayat ke-28. Surah 25 ayat ke-28. Firman Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Mana kita nak lihat dalam ayat ni, perkataan mana kita nak beri perhatian? basatta. Basatta. Oh tu Baik. Tanda dia apa? ta baris atas. Beri atas. Ta bari atas di akhir Belum dia perkataan. Sebelumnya huruf berbaris sukun. Dia bagi lengkap. Ta berbaris atas di akhir perkataan, sebelumnya huruf berbaris sukun. So basatta ia adalah isim fi'il ataupun harf. Fi'il. Ia adalah fi'il madhi. Dalam basatta ada dhamir yang merujuk kepada Anta. merujuk kepada Anta. Fi'il madhi. basatta anta. Itu nama kedua. Basatta anta. Baik. Perkataan ini tricky sikit lah. Perkataan ilayya. Ada tak apa-apa yang boleh kita potong? Perkataan ilayya. Yang kita perasan ilayya, apa yang ada di situ? Ila. Ila. Baik. Ilah. Domehu. Ya. Ya, dia ada dua tu, kepada ilah, kepada ya tu ko lah, saya. Dia ada satu lagi. Ya, dhamir ya. Ya ni merujuk kepada Ana. Ya ni saya, Ana. merujuk kepada ana. Ana. Saya. Ingat tak? Ni untuk dhamir yang duduk kat belakang tu. Kalau yang kum, he, who. Kan? So kalau ana, dia ya. Ya saja. So ila campur dengan ya jadi ilayya. So sebenarnya boleh potong kat situ. So ila satu, ya sahaja satu. So ila adalah isim fi'il ataupun harf. Isim. Ila. Ilah. Haraf jar. Ialah huruf jar. So dia masuk kategori harf. Ya. Ya. Ilah. Domir. Dhamir. So dia masuk kategori isim. Domir. Isim. Masuk kategori isim. Isim. Baik. Ana.
isim, fi'il ataupun harf? Ana Isim. 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 Saya Isim yang dia duduk seorang-seorang. Dia stand alone tu, dia duduk seorang-seorang. saya Ana Kan saya. dia tak bercampur dengan yang lain. Dia duduk seorang-seorang. Ana. Kan. Sebab tu dalam ilayya tu pun dia gunakan kata ganti diri ya untuk merujuk kepada ana. Saya. Ana. Ustaz, Baik. Ya saya. lepas huruf jar tu patutnya baris bawah kan? Ya. Ya, isim ya tu baris bawah, tapi dia pasal dia Dia kebal bersambung. Ustaz. Dia bersambung. Sebab dia ada pertamanya dia ada dua ya. Satu. Dua ya. Itu yang menjadikan dia syaddah. Yang kedua, nak membunyikan atas adalah lebih mudah daripada bunyi yang bawah. Yep. Dulu kita sebut ilayyi dengan ilayya. Mana yang lebih mudah? Ilayya. Yang lebih mudah ialah ilayya. So itu ni memang antara penggunaan dalam bahasa Arab. Baris itu selain dia bergantung pada huruf, dia bergantung juga pada mudahnya nak sebut. Mudahnya nak sebut. So ilayya lebih mudah untuk sebut sebab apa? Sebab lam tu dia baris atas. Kalau lam tu baris bawah ili, so ya baris bawah lebih mudah. Iliyi kan, dia lebih mudah. Sebab lam tu baris atas dia jadi ilayya, dia jadi lebih mudah. Kalau sebut ilayyi dia lebih berat daripada ilayya. So Quran bahasa dia memang dia nak memudahkan untuk sebut. Punyalah Allah nak memudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikr. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk diambil peringatan, disebut, dibaca, dihafal. Dan memang mudah. Ilayya daripada ilayyi. Jadi sebab dua sebab tu, pertama dua ya tu jadi sabdu. Yang kedua dia bergantung pada baris huruf yang sebelum itu untuk memudahkan sebutan. Baik. Dalam dhamir untuk ana iaitu ya ni, ya yang dia bersambung di belakang, kan pertamanya ialah huruf ya sahaja. Ada lagi tak untuk ya ni bentuk dia yang lain? Yang ada sukun Ustaz. Yang ada sukun yang mana? Tak, ya tu yang ada sukun atas. Ya tu sukun. Okey, baik. Ada satu lagi tak? Satu lagi ni bentuk dia. Dia sama yang ada ya ataupun ni. Yang tak ada bertanda, yang akhir. Dia ada nun bersambung dengan dia. Ni. Ni akhir. So ada perkataan yang disambung dengan ya sahaja, ada perkataan yang disambung dengan nun. Macam lita ketulani. Ni semua ni kita potong ni tu merujuk kepada saya. Ataupun aku. Ni. So ada dua untuk ana kalau disambung kat belakang. Pertamanya ya sahaja. Yang kedua nun bersambung dengan ya. Ni saya rasa saya ada letakkan dalam saya dah ada berikan sebelum ni. Cumanya ni jarang jumpa. Kan ada tapi jarang jumpa. So dia mungkin susah sikit lah nak ingatkan sebab jarang jumpa. Tapi dua bentuk ni ada. Ya sahaja ataupun nun dan ya, ni. Dia mesti baris bawah ni. Dia tak boleh baris atas nai ke nui ke, tak boleh. Dia mesti baris bawah ni. Menunjukkan kepada aku ataupun saya. Akhir. Saudaraku. Baik. Seterusnya kita lihat surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 105. Surah yang ke-6 ayat 105. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Baik, perkataan mana yang kita nak lihat? 105. Al-ayati. Ayati. Darasta. Al-ayati. Ayat-ayat tanda. Darasta. 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 Anda lihat pada telah mempelajarinya. Darasta. Tanda dia Baris atas akhir perkataan. Sebelum tu sebelumnya huruf berbaris sukun. Kau telah mempelajari. Sebutkan tanda dia dengan lengkap. Ta baris atas di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Baik, maka kita tahu darasta ini adalah fi'il madhi. Menunjukkan perkara yang telah terjadi. Dalam
Darasta ada dhamir yang merujuk kepada Anta. anta. Ahsanta, ahsanti. Baik. InsyaAllah. Perkataan al-ayati, isim, fi'il ataupun harf. Isim. Tanda Ada alif lam. Ada alif lam. tanda dia Ayat, dua ayat. alif lam. Alif. Baik, perkataan liqaumin, isim, fi'il ataupun harf. Isim. Qaumin. Isim. Haraf. Isim. Li tu Kaum. harf je. Li kita potong qaumin. Qaumin tu kaum tu Min atau nuin isim. ada tanwin. Diakhiri dengan Tanwin. Masya-Allah. Baik. Seterusnya kita nak lihat surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 63. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat ke-63, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Baik, pertamanya baris yang dalam ayat yang dipapahkan ni kan ada huruf yang tak ada baris. Jadi kita ikut baris yang ada dalam Quran. Ikut baris yang ada dalam Quran. Baik. Kita mula pada depan. Kita nak lihat ataupun beri perhatian pada perkataan apa? Wa allafa baina qulubihim law anfaqta. Perkataan anfaqta. Baik. Apa tanda kita lihat pada perkataan ni? Di awal perkataan, di akhir. Tab di atas. Tab di atas. Sebelumnya huruf berbaris sukun. Tab di atas di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka anfaqta dia adalah fi'il Madi. Anta. Dalam ni ada dhamir yang merujuk kepada Anta. Kau telah. Ada lagi satu. Ada al-lafta. Ma fil ardi jami'an ma al-lafta. al-lafta. Perkataan al-lafta. Engkau telah menjinakkan. Tanda dia Ta baris atas. Ta baris atas. Sebelumnya Sebelumnya ada huruf berbaris sukun. Sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka al-lafta ia adalah Fi'il madi. Fi'il madi. Ustaz, macam nak bezakan dia dengan isim? Ada alif lam depan tu? Baik. Alif lam, namanya alif lam. Okey, baik. Yang ini ini ada dua perbezaan. Ini kita nak beri perhatian. Terima kasih. Sam tanya soalan ni, soalan yang menarik. Haji Syam. Ada pasal tu. Menarik. Haji Syam. Menarik sebab apa? Sebab akan ada kekeliruan. Baik. Tanda dia yang ini ialah alif lam. Kita nak bezakan antara alif dan juga hamzah. Baik. Kalau kita lihat dia sama je asal dia alif tapi atas dia ada hamzah. Maka huruf itu dipanggil hamzah. Kita tidak sebut dia sebagai alif. Bila ke atas dia ada hamzah. Kan? Walaupun dia sama, bawah dia sama, satu batang tegak tu, tapi atas dia ada huruf hamzah, maka huruf ini hamzah kita panggil. Dia bagi rumah hamzah. Bagi rumah hamzah. Kadang hamzah tu dia macam tu je, duduk begitu saja. Kan? Ini pun hamzah juga. So, bila dia ada rumah, alif pun dia hamzah juga. Kan? Hamzah juga. Begini tanda dia hamzah. Kalau dia tak ada apa-apa, maksud dia satu je macam tu, dia tegak je macam tu, maka ini adalah alif. So dalam Quran, alif ditulis sama ada dia begini dan ataupun atas dia ada topi tu. Dua bentuk alif. Sama ada dia begini saja kan ataupun dia ada topi tu. Itu kira alif. Ada juga alif yang atas dia ada panjang tu.
itu pun dikira sebagai Alif. alif juga. Yang macam ya kosong tu Ustaz. Macam ya kosong. Alif maksud. Okay, baik. Macam tu, kejap. Okay, alif, bentuk tulisan alif. Dalam Quran, pertamanya asasnya alif. Asas. Dalam Quran, banyaknya alif yang atas dia ada topi. Kemudian ada alif yang ada panjang begitu. Dan ada yang di sini pun disebut alif. Yang atas dia ada kecil tu, alif kecil. Dia macam ya, tapi ya tu tak ada titik, tapi ada alif kecil atas tu. Dia panggil alif maksurah, alif yang pendek, qasir, yang pendek. Baik. Bentuk yang ni mudah kita nak cam, kita tak keliru sangat. Yang ada tanda panjang ni pun kita okey. Mungkin yang kita keliru dua bentuk ini dengan hamzah. So hamzah asalnya begini, hanya huruf hamzah sahaja. Tetapi dalam Quran ada yang begini dan ada yang begini. So kita lihat je ada huruf hamzah, maka kita tahu ini adalah hamzah bukan alif. Alif ini hanya rumah untuk hamzah sahaja. Dan sebab hamzah rumah-rumah dia berubah. Kan dia boleh ada rumah yang bawah dia waw. Kan? Dia ada juga yang rumah dia macam ya tu. Hamzah juga. Kan dia bergantung pada baris. Bergantung pada baris. Baik, tapi yang kita nak beri perhatian ialah hamzah, dan yang agak mengelirukan ialah hamzah yang di bawahnya ada alif. Baik. So yang ini adalah hamzah, dia bukan alif. Sebab apa? Walaupun bawah tu ada alif tapi di atasnya ada hamzah. Maka kita kira dia sebagai hamzah. Kita tak kira dia sebagai alif. Ini betul-betul kita kena beri perhatian, sebab kalau tak nanti kita tersalah cam perkataan, kan? Takut Ustaz, kita tersalah cam perkataan. Ya, saya tanya sikit. Yang ya masfurah ni, yang ya ada tanda alif ni, kita boleh consider dia macam satu perkataan ke? Macam mata, 3 perkataan, adakah dia huah? Tak. Oh tak, maksud dia boleh je. Boleh. Kalau dia memang berada dalam perkataan, ya, dia dikira satu huruf. Dia dikira satu huruf. Contoh perkataan huda. Perkataan huda, kan? So alif maksurah tu dikira satu huruf. Walaupun dia kontut dia macam tu, dia dikira satu huruf juga. Ini nanti dia masuk dalam kategori perkataan yang berakhir dengan huruf-huruf ni lah. Huruf-huruf yang dia bukan huruf ada baris, huruf yang tak terima baris. Ni huruf ni dia tak terima baris. Bo lah baris apa pun dia tak akan berbunyi. Bo baris atas pun dia tak bunyi, bo baris bawah pun dia tak bunyi, bo baris depan pun dia tak akan bunyi apa-apa. So ni tricky sikit lah, tapi dia dikira sebagai satu huruf. Semua ni bentuk tulisan dia macam mana pun, alif begini atau alif yang ada topi, alif yang panjang, alif maksurah, semua dikira satu huruf walaupun bila baca tak ada bunyi. Contoh kita baca ma fil ardi. Fil ardi, lam yang bunyi, lam yang sukun pada lam tu yang bunyi. Alif tak bunyi. Tapi tetap alif tu dikira sebagai satu huruf. Alif tu ada kat situ, dikira sebagai huruf. Walaupun tidak dibunyikan. Baik, masa ni kita nak beri perhatian beza alif dan juga alif yang atasnya ada hamzah. Maka ini adalah hamzah, ini adalah alif. Atas dia kosong alif, atas dia ada huruf hamzah, maka dia adalah hamzah. Ustaz. Ya, saya. Yang itu dia, saya ingatlah ini apa dia panggil apa dah, hamzah qata'. Yang mana? Itulah ada alif ada hamzah tu, dia hamzah qata' je. Ya. Hamzah qata'. Hamzah qata'. Masya-Allah. Hamzah qata'. Hamzah qata'. Kalau orang utara sebut dia jadi lagi dalam kotak kan, dalam ke dalam ke dalam lagi dia punya sebutan dia. Dia hamzah kan. Dia hamzah qata' dan hamzah yang jelas, yang mudah, yang nampak jelas. Baik. Maka alaf dia saya. Ustaz. Ni yang Ustaz kata alif maksurah ni, alif tak ya ni. Maksurah tu Ustaz kata maksudnya pendek kan?
Tak, qasir tu maksud dia pendek. Tapi dia tak pendek, dia huruf mad lah, 2 harakat juga. Oh, dia daripada ruwet dia kosor ke kosir Ustaz? Okey. Root word dia qasara. Kosora. Dia- Qasara. Saya dengar Ustaz cakap tu, saya dengar macam bunyi kita kosor semayang kan, kita pendekkan semayang tu. Betul. Okey. Dia jadi qasara, yaksuru, qasir. Dia jadi macam tu. Okey. So ini dia punya noun dia. Qasara ni dia punya root word dia, kata dasar dia, qasara, root word dia. Okey. So kita jamak qasar tu, jamak tu himpun, qasar tu pendekkan. So tu yang dipendekkan jadi 2 sebab ada qasar lah. Kalau kita hanya jamak, so kita akan himpunkan, kalau contoh maghrib dan isyak, so kita solat sekali maghrib isyak, maghrib tetap 3, isyak tetap 4 rakaat. So bila ada jamak dan qasar, barulah dia jadi maghrib 3, isyak tu 2 sahaja sebab ada qasar tu dia pendek. Betul. Pendekkan. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Jauh Haji Ayah pandang alif maksurah sampai ke jamak qasar. Padahal kita tak travel dah. Tapi Haji Ayah boleh travel. Selagi ada MCO dia boleh lepas. Dia dapat lesen besar kan. Lesen besar. Ustaz, yang tengah-tengah tu apa Ustaz? Yaksuru tu apa? Yaksuru. Ini bentuk fi'il madhi. Ini bentuk mudhari'. Ini dia punya noun. So ini dia punya past tense dia. Ini dia punya present. Ini dia punya noun dia. Dalam bahasa Arab disebut sebagai masdar. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai kata terbitan. Kalau dalam bahasa kita, minuman, makanan, pembelian, penghargaan, pernyataan, itu semua dalam kata terbitan, noun. Baik, al-lafta, so yang depan dia itu adalah hamzah. Sebab apa? Sebab apa? Hamzah bila kita bagi baris dia akan boleh bunyi. Contoh, kita bagi baris atas dia bunyi a. Bagi baris bawah dia bunyi i, bagi depan dia bunyi u. Alif dia tak boleh bunyi kecuali sebelum dia ada baris atau selepas dia ada baris. Kan? Kalau walaupun memang kita belajar waktu tu kita belajar iqra, a, i, u tu memang ada bunyilah. Tapi bila dia masuk dalam perkataan dia tak ada bunyi, dia hanya untuk harakat sahaja, untuk panjang sahaja. Contoh ma, kan ma. Yang bunyinya mim baris atas, alif tu tak bunyi. Kalau kita buang ni, alif ni tak ada bunyi apa. Memang tak ada bunyi. Sebab alif, waw dan juga ya, huruf kita panggil huruf mad kan. Memang tugas dia untuk memanjangkan sahaja. Untuk memanjangkan sahaja bila dia ada dalam perkataan. Baik. Al-lafta baina qulubin. Baik, soalan. Perkataan al-lafa wa al-lafa. Perkataan al-lafa. Isim, fi'il ataupun harf. Macam fi'il je Ustaz. Macam fi'il. Fi'il macam fi'il. Baik. Kenapa dikatakan macam fi'il? Wah. Sebab ada baris atas belakang tu 3 huruf. Baik, huruf dia perkataan walaupun syaddah ini kan dia sebenarnya 2 huruf. Tapi untuk permulaan ini tak apa, kita anggap jadi 1 huruf. So al-lafa dia umpama perkataan 3 huruf, huruf awal dan akhir berbaris atas. Maka dia adalah fi'il madhi. Dalam tu ada dhamir merujuk kepada huwa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Jami'an isim, fi'il ataupun harf? Jami'an isim, fi'il ataupun harf? Isim. Tanda? Tanwin akhir. Tanda diakhiri tanwin. Baik. Azizun isim, fi'il ataupun harf? Isim. Tanda? Tanwin. Diakhiri tanwin. Baik, insya-Allah. Baik, surah Yunus, surah yang ke-10 ayat ke-91. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-ana wa qad asaita
qablu wa kunta minal mufsidin. Baik, kita nak lihat pada perkataan apa? Waita. Asaita. Asaita. Baik. Tanda Baris atas di akhir. ta beri atas akhir perkataan. Sebelumnya sukun. Sebelumnya Huruf baris sukun. Baru lengkap. Kan ta beri atas di akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun. Maka asaita dia adalah isim fi'il ataupun harf fi'il. Fi'il apa? fi'il Fi'il madhi. madhi. Cantik. Dalam asaita ada dhamir merujuk kepada Anta. merujuk kepada anta. Alhamdulillah. Tapi Ada lagi? Ya, saya. kalau tak ta tu ada qada tu waqada. So dia fi'il juga kan? Betul. Qad kita sebutkan dia adalah tanda asas untuk kita nak tengok tanda bagi fi'il. Maksudnya didahului dengan qad. Tanda asas untuk fi'il ada 5. Didahului qad, didahului sin, didahului saufa, kemudian diakhiri dengan diakhiri dengan nun taukid kan, nun bersyaddah beri atas tu, dan juga ta at-ta'nis as-sakinah. Tak ingat dulu tak apa, kita nak terus ingat perkataan tanda dalam fi'il tu. Mungkin tanda asas tu mungkin tak ingat, tak apalah kan, tapi tanda untuk fi'il tu kita nak ingat, insya-Allah. Baik, qad adalah tanda untuk fi'il, didahului dengan qad. Selepas qad adalah fi'il. Baik, ada lagi perkataan dalam ni? Kunta tu Ustaz? Boleh? Kunta boleh ke tak? Wa kunta. Kunta. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau boleh, kenapa dia jadi boleh? Sebab tanda akhir dia ta baris atas dan sebelumnya dia tanda mati. Baik. Tak ada pula. Tapi dia 3 perkataan tak Ustaz? Ada ke? Baik. Pertamanya Ya. tak ada tanda sukun sebab dalam Quran untuk memudahkan pembacaan, so huruf yang boleh dengung dia tak letak sukun. Dia tak letak sukun dalam Quran supaya kita tahu ini tak ada sukun, maknanya dia kena dengung. Kalau ada sukun tu bukan dengung lah. Baik. So tanda dia cukup ta beri atas di akhir perkataan sebelumnya sukun. Baik. Maka kalau tanya saya kata betul lah. Ini adalah fi'il madhi. Anta. Kan? Merujuk kepada anta. Sama. Tapi bila kira perkataan dia pendek sangat. Kan? Maka itu yang kita kena kembali kepada root word dia ataupun kata dasar dia. Dia berasal pada perkataan kana. So kana dia ada 3 lah. Kaf, alif, nun. Dia ada 3. Kan? So kana bila dia nak tambah dengan ta kan, dia tak jadi, kalau dia tak jadi kanta. Dia tak jadi macam tu. Dia tukar jadi kunta. Dia tukar. Dia jadi kunta. Dia tak jadi kanta, dia jadi kunta. Kan? Sebab nak menyampaikan kepada sukun selepas tu, huruf apa? Huruf alif ini dibuang, huruf mat tu dibuang. Untuk nak cepatkan sampai kepada sukun. Sebab huruf sukun dia kena urut terus boleh sebut. Kanta tu macam lambat sangat nak sampai kan. So dia terus dibuang tu. So baris pun ditukar menjadi kunta. So kunta kan, yang kita jumpa dalam Quran selalunya perkataan apa? Kuntum. In kuntum sadiqin, in kuntum ta'lamun, in kuntum tattaqun. Ini semua asal dia samalah. Dia berasal pada kana juga. Kana. Sama. So kunta betul dia adalah fi'il madhi, tanda letak baris atas, sebelumnya huruf berbaris sukun. Walaupun pendek tapi sebenarnya root word dia tetap 3 huruf. Cuma dia bila masuk fi'il kat belakang tu dia jadi lain. Tapi kalau tengok terjemahan Ustaz, tak ada makna dan engkau adalah. Betul. Sebab kana masuk fi'il tak ada. Dia tak ada letakkan fi'il. Dan wa kunta sepatutnya terjemahan dia engkau telah adalah. Kan? Sebab tu kana dia masuk dalam fi'il
tapi fi'il naqis, fi'il yang dia kurang. Oh. Dia tak apa bekerja macam fi'il yang biasa. Kana ni termasuk dalam fi'il naqis, fi'il yang kurang. Tapi dia tetap kategori fi'il lah, tetap kategori fi'il. Baik. Soalan perkataan al-mufsidina. Pening juga bentuk Pening ni. Ingat bentuk saya penulisan pening ni. Tak ada bentuk penulisan ni. Ya. Tak apa. Bentuk penulisan ni kita hafal sekali ni je. Kunta dan kuntum kita jumpa dalam Quran itu je. Kunta, kuntum kan. Lain tu bentuk dia sama. Kalau kita jumpa lain kanu, samalah kanu. Ni untuk hum. Fi'il madhi untuk hum kanu. Kan? Kalau fi'il madhi untuk hiya, kita boleh nampak belakang dia jelas kanat. Sama. So bila dia masuk dengan ta ni tu dia berubah jadi kunta. Dia masuk dengan anti dia jadi kunti. Dia masuk dengan saya ana dia jadi kuntu. Kuntu. Dia masuk dengan nahnu dia jadi kunna. Kunna. Inna kunna khasirin. Dalam Quran inna kunna khasirin. So bentuk dia tak banyaklah, itu je bentuk dia. So kita tak perlu ingat perubahan dia, kita hafal je terus. Kan kalau kunta, anta, kunti, anti, kunna, kami. So itu semua bentuk fi'il. Dia punya berubah baris tu semua kita tak payah fikir sebab dalam Quran dah memang tetap Allah letakkan itu je, so takkan ada lagi pertambahan perkataan. So yang begitu saja. Baik. Al-mufsidina, isim, fi'il ataupun harf? Isim. Tanda? Alif lam dipangkal. Yanun. Lagi? Yanun. Berbaris atas di akhir perkataan. Habis tak tanda tu? Yanun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun tak. Min. Okay. Baik, surah Hud, surah yang ke-11 ayat 32. Ustaz, sebelum tu Ustaz boleh saya tanya sikit Ustaz? Boleh, silakan. Apa beza Ustaz kata muhsinin tu isim? Sebab apa beza kalau kita kata al-muhsinin dengan al-mufsidun? Waw nun dengan ya nun. Baik. Al-mufsidin dan juga al-mufsiduna. Kedua-duanya adalah isim, cuma beza dia satu ya nun, satu lagi waw nun. Dari segi terjemahan, makna dia sama, orang-orang yang melakukan kerosakan, orang-orang yang membuat kerosakan. Dari segi makna sama, tidak ada perbezaan. Bezanya di mana? Bezanya perkataan tu sama ada dia itu adalah pelaku ataupun bukan. Beza ya dan juga waw. Kan, beza ya dan juga waw ini soalan yang Hajar Nuriah pernah tanya. Kan, Hajar Nuriah pernah tanya, Ustaz, apa beza Muhammadun dan Muhammadan dan juga Muhammadin. Kan, beza huruf. Baik, berbeza baris itu mengikut pada karakter perkataan tu. Sama ada waktu tu dia pelaku, kan, Muhammad makan. So siapa yang makan? Muhammad. So dia baris depan, kan. Ubi, Ali memukul akan Muhammad. So Muhammad adalah yang kena pukul. Ataupun saya membaca akan Al-Quran. So Al-Quran adalah perkara yang dibuat kepadanya. Kan, baca apa? Baca Quran. Kan. So dia akan jadi baris atas. Itu berbeza bergantung pada karakter perkataan tersebut. Baik, ini untuk perkataan yang kalau dia untuk seorang, satu, mufrad. Untuk yang dua, tiga ataupun lebih daripada tiga. So perubahannya pada huruf. So dia akan berubah mengikut. Kalau kata dia yang buat, dia akan jadi baris depan. Dia akan jadi huruf waw. Kalau daripada baris depan, dia berubah menjadi huruf waw.
Kalau dia baris atas, okey, kalau dalam biasa dia akan baris atas. Bila dia 2, 3 dan lebih dia akan jadi huruf ya. Tanda dia huruf ya, bukan lagi pada baris. Tanda dia pada huruf. So, mufsidun dan juga mufsidin kedua-dua maknanya sama. Orang-orang yang membuat kerosakan, cuma penceritaan pada perkataan tu yang berbeza. Sama ada dia yang melakukan ataupun dia yang diperlakukan. Tu beza dia. Sama ada dia yang buat ataupun dia yang perbuatan tu dia buat atas dia. Sama ada dia yang pukul ataupun dia yang kena pukul. Sama ada dia yang baca ataupun dia yang dibacakan. Sama ada dia solat ataupun dia yang disolatkan. Macam tu. So beza, dia akan jadi perbezaan pada baris. Al-mufsidun dia yang merosakkan. Al-mufsidun dia yang rosak. Dia yang merosakkan. Dia yang merosakkan. Ustaz. Al-mufsidin 2 sama yang dalam ayat ni, dia jadi golongan orang-orang yang merosakkan. Dia tergolong sebab ada min, so dia ramailah. Huruf jar kan selepas itu baris bawah. Selalunya lepas huruf jar kena baris bawah. So untuk yang ramai dia akan baris bawah itu ditukar dengan huruf ya. Ini masalah grammar lah ni, masalah grammar. So dia lagi pening sebenarnya. So tak perlu fikir, dengar saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Anggap je macam pernah dengar, sudah. Ya, silakan Haji Saif. Saya nak kasih migraine lagi Ustaz, boleh? Dah malam nanti. Tengah ada selalu kalau mufsidin tu dia di penghujung ayat. Mufsidun di awal ayat. Wallahu a'lam. Baik, boleh juga diambil begitu. Sebab bila permulaan ayat, maksudnya dia baris depan. Baris ditukar dengan baris. Baik, terima kasih. Ustaz. Ya. Ni siapa yang kaki rosak, siapa yang kena rosak ni Ustaz? Aduh. Okey, Ustaz dengar yang betul ke tidak? Mufsidun tu dia perosak. Ya. Kalau mufsidin dia golongan perosak. Golongan perosak. Dia sebenarnya Tidak, rasa saya tu bukanlah. Baik, sebenarnya lebih pada ganti nama tu. Ganti nama saya. Din dengan Dun tu. Tak. Wawnun tu fail ke Ustaz? Wawnun tu dia refer kepada home. Ya, nun tu refer kepada apa ya? Selalu home juga. Awak kot. Ya, nun home juga. Wawnun pun home juga. Kalau baik, untuk beza depan, atas dan juga bawah, perbezaan ini dia banyak faktor. Dia banyak faktor menjadikan dia depan, banyak faktor menjadikan dia bawah. So yang menjadikan dia huruf waw pun banyak faktor, dari beberapa faktor. Yang menjadikan dia huruf ya pun ada beberapa faktor. Okey Ustaz, kita KIV lah dulu Ustaz, pening. Kita kena KIV sebab dia bukan yang perkara yang mudah untuk kita nak faham macam tu je. Kan dia ada beberapa faktor. Saya boleh berikan terjemahan. Dah masuk wazan ni Ustaz. Ni dah masuk nahu, ini kategori nahu. Dia cerita tentang baris. Tapi Ustaz, suggest to share lah, memang masa dah suntuk ni. Bila saya baca surah Al-Taubah yang Ustaz bagi last week tu 203 tu, wasabiquna al-waluna minal muhajirin. Muhajirin tu dia pakai ya nun, yang lain tu pakai waw nun. Dan saya perhatikan kalau sebelum tu huruf jar dia akan pakai ya nun. Kalau tak ada dia akan pakai waw nun, ataupun depan dia mim dia akan pakai waw nun. Dan saya perhatikan dalam Quran lah. Betul. Kalau yang depan dia huruf jar, dia akan jadi dia guna ya, dia tak guna waw. Kalau lepas huruf jar, tu salah satu sebab dia. Salah satu sebab dia akan waw. Tapi bukannya lepas huruf jar akan jadi waw. Contoh perkataan alhamdulillahi rabbil alamina. Tapi sebelum dia bukan huruf jar, sebelum dia rabbi. So yang menjadikan dia ya sebab rabbi, bukan sebab huruf jar. Sebab apa? Sebab dia disandarkan. Tu dia akan jadi panjanglah sikit cerita dia tu. Tapi menarik. Kan dia akan menambahkan makna. Haji Jaya dah paling kepala dah. Kan? Tak apa, tak payah fikir je lah. Tak payah fikir kan. Saya clear sekarang. Tak? Okey. Kosong dah. So tak payah fikir.
Wasabiquna Baik, kita ambil ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. wasabiquna. Ayat yang terakhir surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-32. Surah 11 ayat yang ke-32 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya saya. Eloknya tunjukkan ayat yang Jawa sebut tadi Ustaz dan kita tengok makna dia. Jadi nampak clear sikitlah penerangan Ustaz tadi. Baik. Akan kejap lagi kita tengok. Kejap lagi kan kita tengok. Kafirun, kafirin. Macam tu. Dia nanti kita tengok dia surah 9 ayat yang ke-100. Kan jadi kita tengok. InsyaAllah. Baik, qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Baik, kita lihat pada perkataan mana dalam ayat ni? Fa'aksarta. 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 Baik, tanda dia Ta berbaris atas. Ta diakhiri dengan ta berbaris atas. Baik. Sebelumnya huruf sukun. Huruf sukun. Ta baris atas di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka fa'aksarta masuk kategori isim, fi'il ataupun harf. Fi'il. Ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Dalam fa'aksarta ada dhamir merujuk kepada Anta. Lengkap jawapan. Baik, ada lagi? Kunta. Sorry Ustaz sebelum tu. Ja'alta. Jadalta. Ya. Baik, kita pergi kunta. Kita pergi kunta dulu. Okey. Kunta tadi kita dah ambil, tanda dia ta baris atas di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka kunta ia adalah fi'il madhi. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada anta. Baik. Haji Ses kata jadaltana. So kalau contoh ada yang boleh potong Haji Ses? Potong na. Kita potong. Na kita potong. So tinggal jadalta. Jadalta. Yalah, sebelum tu pun qad. Sebelum tu pun ada qad. Baik, selepas itu kita jumpa jadaltana. So jadalta kita potong na tu. So jadalta. Kita jumpalah ta baris atas di akhir perkataan. Dia akan jadi macam ni. Jadalta. Ta berbaris atas di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka jadalta ia adalah fi'il madhi. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada anta. Baik. Baik. Alhamdulillah. Ini kita jumpa lagi as-sadiqin sama. Baik. Alhamdulillah. Maka ini dhamir yang kita ambil pada hari ini iaitu anta. Tanda dia ta baris atas di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Ta baris atas akhir perkataan sebelumnya sukun. Huruf sebelumnya itu penting. Sebelumnya sukun. Kalau sebelumnya tu tak ada sukun, itu kita tak boleh nak ambil. Kita hold dulu. Dia akan bertukar nanti daripada fi'il, dia akan bertukar menjadi perkataan lain. Baik. Nanti boleh ambil ayat ni. Surah yang ke-17 ayat 45 ayat 46. Surah 17 ayat 45 ayat 46. Baik, boleh. Kemudian surah 17 juga ayat 61 62. Ayat 61 62. Baik. Seterusnya surah 17 juga ayat 92. Ayat 92. So ada 5 ayat. Ada 5 ayat. Baik. Kemudian surah ke-18, surah Al-Kahfi. Ini tulis je nombor surah dulu dengan ayat. Surah Kahfi surah 18 ayat ke-9. Al-Kahfi juga ayat 39. Al-Kahfi ayat 39. Kemudian Al-Kahfi juga ayat ke-66.
Ayat 66. Kemudian Al-Kahfi juga ayat 76. Al-Kahfi ayat 76. Okey, baik. So ayat yang saya dah berikan nombor tu nanti itulah dia homework kita. Pagi nanti kita akan bincang latihan pada minggu hadapan insya-Allah. Ayat yang telah diberikan tu kali ni tak payah carilah. Kan kali ni tak payah cari dalam Quran. Ayat yang saya dah berikan tu boleh lihat dan cari dalam ayat yang diberikan tu fi'il madhi untuk anta. Ta baris atas di akhir perkataan, sebelumnya huruf berbaris sukun. Cari pada ayat 5 ayat dalam surah ke-17 surah Al-Isra dan 4 ayat dalam surah Al-Kahfi. So dapat buat semua okey.